Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu kembali selepas cuti panjang. Okey, untuk hari ini kita akan sambung tajuk anggaran dan bondar. Okey, sebelum tu cikgu ucapkan tahniah kepada semua yang berjaya menghantar homework pada minggu lepas. Okey, semoga terus bersemangat untuk kita meneruskan pembelajaran. Okey, jom kita lihat. Okey, murid boleh buka muka surat 15. Kita akan sambung tajuk anggar lebih atau kurang. Okey, senang sahaja tajuk ni. Anggar sebelum ni cikgu pernah ajar dalam kelas. Cikgu kata kalau kita nak anggarkan satu-satu berat, maksudnya kita agak-agak sahaja. Okey, contoh bekas 1. Dia tak bagi berapa jumlah beratnya. Bekas yang kedua, dia nyatakan 1,500 gram. Bekas yang ketiga, tak tahu. Jadi, berdasarkan bekas yang kedua, kita boleh anggarkan berat bekas yang ketiga dan juga bekas yang pertama. Okey, macam mana? Okey, dia kata jisim. Jisim ni maksudnya apa? Jisim ni maksudnya berat. Ingat lagi tak? Jisim maksudnya berat. Tepung di dalam bekas 2 lebih kurang separuh daripada jisim tepung di dalam bekas yang ketiga. Maksudnya bekas yang kedua dan bekas yang ketiga ni adalah separuh. Okey, bekas yang kedua separuh daripada bekas yang ketiga. Jadi mana yang lagi banyak? Bekas yang ketiga. Jadi kat sini dia nyatakan jisim tepung di dalam bekas 1 kurang daripada ni, bekas 1. Jisim tepung dalam bekas 1 kurang daripada 1,500. Betul lah ni? Jadi macam tu sahaja anggar ni. Okey, kurang daripada 1,500 gram. Sebab dia kurang daripada bekas yang kedua. Okey, jisim tepung di dalam bekas 3 lebih daripada 1,500 gram. Jadi ni bekas yang ketiga lebih daripada 1,500 gram. Okey, faham? Jadi sekarang kita boleh anggarkan lebih ataupun kurang. Okey, baik. Yang kedua, kita lihat ada 2 botol shampoo. Okey, botol yang pertama ini penuh. Ni, shampoo yang warna putih ni maksudnya dia penuh. Okey, botol yang kedua separuh. Sampai sini saja shampoo dia. Okey, jadi yang ini dia telah nyatakan 1,200 ml dekat botol ni. Dekat botol ni ada tulis 1,200 ml. Maksudnya 1,200 ml ni bila botol penuh. Tapi bila botol separuh, kita boleh anggar sahaja. Okey, kita anggar. Bila separuh maksudnya 12,000 bahagi 2. 12,000 bahagi 2 jadilah 600. Kita boleh anggarkan botol shampoo yang kedua ini lebih kurang 600 ml. Okey. Okey, tengok yang B. Ada 2 ribbon. Okey, ribbon yang warna biru dan juga warna merah. Jadi, yang ribbon warna biru 100 cm. Okey. Jadi pokok durian ni dia tanya, anggarkan panjang ribbon merah. Bila kita nak anggarkan panjang ribbon merah, kita tengok ni. Okey, kalau sampai sini 100. Cuba kita bahagi 2. Kita bahagi 2. Okey, bahagi 2 sampai sini kan? Bahagi 2 sampai sini. Sama besar tak? Okey, sama panjang tak antara bahagian hadapan dan bahagian belakang? Okay. Bila kita bahagi 2, maksudnya 50-50. Okay, 50-50. Kenapa 50-50? Sebab panjang keseluruhan dia 100. Okey, depan 50, belakang 50. Ini kita anggarkan sahaja. Bila kita potong 2, kita boleh anggarkan depan ni 50, belakang ni 50. Jadilah semua panjang ribbon biru ni ialah 100. Tapi warna merah ni lagi kurang daripada separuh. Dia kurang lagi daripada separuh. Maksudnya kurang daripada 50 cm. Jadi kita nak anggarkan berapa? Kita boleh sebut
Panjang ribbon merah lebih kurang 40 sentimeter. Anggarkan sahaja. Anggar ini tak ada jawapannya tepat. Selagi benda tu boleh diterima, jawapan awak betul. Jadi kalau awak kata panjang ribbon merah ialah 90 cm. 90 cm logik ke? Tak logik. Kalau 90 mestilah sampai sini kan? Panjang sikit. Jadi ini dia makin pendek. Makin pendek kita boleh anggarkan dia 40 cm. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga. Dia kata 1320 keping. 20 keping apa ni? Dia nak buat bentuk Lego bendera. Kita telah siapkan lebih daripada separuh gambar ini. Jadi dia kata ada lebih kurang 500 keping lagi. Jadi dia hanya nak tunjukkan apa yang kita guna bila kita anggarkan lebih kurang. Sebab dia dah siapkan separuh. Jadi separuh lagi lebih kurang 500 lagi yang belum siap ni, yang warna biru-biru ni. Bila dah tampal lebih kurang 500 keping lagi, jadilah bendera macam ni. Okey, cuba ini anggarkan kuantiti, sebut lebih daripada, kurang daripada, ataupun lebih kurang. Okey, tengok. Ni bola mainan awak ni. Okey, dalam gambar yang pertama ada 2400 biji. Gambar yang kedua, apa jawapan dia? Lebih daripada 2400 biji, kurang daripada 2400 biji, lebih kurang 2400 biji. Jadi jawapan dia yang mana? Lebih daripada. Tengok ni bola dia separuh sahaja. Kalau yang ini bola dia penuh. Jadi kita boleh sebut lebih daripada 2400 biji. Okey, B, coklat. Okey, coklat tengok ni. Ni sampai penuh botol dia. Bila penuh 1000 biji. Ni kurang. Dah dimakan sikit ni. Jadi kita boleh sebut kurang daripada 1000 biji. Okey, kurang daripada 1000 biji. Okey. Boleh faham ya? Okey, selesai tajuk anggaran, kita masuk kepada tajuk bundar. Bundar pada tahun 2 kita dah belajar macam mana dah ajar awak cara naik bukit, turun bukit ni macam mana kita nak lihat. Okey. Tengok, bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat. Okey. Jadi ada cara kita boleh guna gambar bukit. Ada cara kita boleh guna garis nombor. Ingat lagi, ini namanya garis nombor. Ada satu lagi cara kita guna nombor kaya dan nombor miskin. Ingat lagi? Okey, kita tengok dulu gambar macam mana dia guna untuk bukit ni. Okey, bila dia kata bundarkan 1362 kepada puluh. Ingat betul-betul, tengok soalan dia betul-betul puluh. Okey. Jadi kita gariskan dulu puluh dia mana? Ni 6. 6 ini puluh dia. Okey. Jadi 1362 berada di bahagian mana? Kita kena tahu macam mana kita nak tulis nombor di hadapan garis nombor ataupun di hadapan bila kita nak lukis bukit ni. Macam mana kita nak tulis ini? Okey. Perhatikan betul-betul. Soalan dia tulis 1362. Okey. Bila soalan nak bundarkan kepada puluh, jadi kita perlu lihat ini puluh. Ini puluh kan? Okey. Bila bundar, awak kena tahu nombor di belakang dia mestilah sifar. Nombor di hadapan ini salin balik sahaja. Jadi inilah cara kita nak mulakan nombor pada garis nombor. Jadi kita akan mula dengan 1360 dan berakhir dengan 1370. Jangan tulis nombor yang sama. Kena tahu macam mana yang belakang ini mestilah kena tambah
1 sebab 1362 berada di antara 1360 sehingga 1370. Jadi sekarang misi untuk kita mencari kat mana nombor ni. Cari-cari 1361. Ni dah jumpa 1362. Jadi dia hampir kepada 1360 ataupun 1370. Semestinya dia hampir kepada 1360. Jadi jawapan dia ialah ini. Sama juga dengan garis nombor. Okey, kita mula dengan 1360 berakhir dengan 1370. Jadi 1362 berada di antara tengah-tengah 1360 dan 1370. Dan dia paling hampir dengan 1360. Okey. 1362 terletak di antara 1360 dengan 1370. 1362 lebih dekat dengan 1360. Jadi apabila dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 1360. Okey. Ini cara kita guna garis nombor. Okey, seterusnya yang kedua. Bundarkan 1350 kepada ratus yang terdekat. Ratus. Okey, perhatikan dia nak ratus. Macam mana kita nak mula garis nombor? Tengok betul-betul. Suruh bundarkan 1350. 1350. Dia nak kita bundarkan kepada ratus. Jadi, mana rumah ratus? 3. Ini rumah ratus. Ingat balik, kata, bila bundarkan kepada ratus, secara automatik, nombor di belakang mestilah sifar. Ini sifar. Ini sifar. Jadi, cara kita nak mulakan garis nombor ialah 1000. Jadilah 1300. Kat belakang tambah 1 jadi 1400. Okey, sekarang bila kita nak tengok 1350 ni berada hampir kepada 1300 ke 1400. Dia sama. Cuba kita bilang satu per satu. Jom kita bilang. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, daripada depan 5 langkah. Daripada belakang 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sama juga 5 langkah juga. Daripada 1350 nak sampai kepada 1300 5 langkah. Nak sampai kepada 1400 pun 5 langkah. Jadi macam mana? Tengok balik. Dia berada di atas bukit 5. Sini, tengah-tengah kan. Bila dia berada di tengah-tengah, jawapan kita mestilah kena ambil nombor yang lagi besar di hadapan. Jadi kita pilih nombor 1400. Di 1350 dibundarkan kepada ratus, terdekat menjadi 1400. Okey, ingat balik. Dia kata bila dia naik basikal, dia berada di tengah bukit. Okey. Dia nak patah balik ke dia nak teruskan? Dia penat kat sini. Jadi dia nak patah balik ke dia nak teruskan? Teruskan sahaja sebab dia dah nak sampai. Okey. Okey. Kita lihat pula muka surat 18 sikit. Yang ini kita guna nombor kaya dan nombor miskin. Okay. Nombor kaya dan nombor miskin. Mungkin sekejap lagi cikgu terangkan dalam next slide. Okey, kita dah tengok ni dulu. Jambatan tertinggi Lebuh-Raya 5,820 cm. Bundarkan 5,820 kepada ribu yang terdekat. Okey. Jika ratus 5678 atau 9 tambah 1. Okey. Okey, lihat betul-betul. 5820.
Okey, awak teruskan lihat buku teks. Cikgu nak terangkan dekat slide seterusnya. Okey, baik. Soalan sama dalam buku teks. Okey, cuma cikgu nak terangkan lebih detail. Awak lihat sini. Sebelum ni cikgu ajar miskin dan kaya. Miskin ialah sifar 1, 2, 3, 4. Manakala kaya ialah 5, 6, 7, 8, 9. Bila kita jumpa nombor miskin, kita salin balik. Bila kita jumpa nombor kaya, kita tambah 1. Jadi sekarang, perhatikan soalan. 5,820 kepada 1,000 yang terdekat. Salin balik. 5,820 kepada 1,000 yang terdekat. Okey, sekarang perhatikan dia nak 1,000. Jadi, perkara yang pertama awak perlu buat ialah gariskan 1,000. Mana? Ni 1,000. Jangan tertukar. Okey, jangan tertukar 1,000 dengan ratus. Okey, bila 5 ini ialah nilai 1,000, kata di belakang dia semua perlu jadi sifar. Okey. Sifar. Okey. Yang 5 kita tak tahu. Sama ada kita kena tambah ataupun kita kena salin balik. Okey. Faham? Okey. Perkara yang pertama, gariskan nilai 1,000. Yang kedua, di belakang 1,000 perlu ditulis sifar. Sifar. Okey, sekarang kita nak tahu dia miskin ataupun kaya. Kita lihat nombor di belakang dia, di sebelah dia. 8. Bukan tengok 1,000 ni, tengok di sebelah dia 8. 8 miskin ke kaya? Kaya. Ini dia 8. Jadi, bila kaya, kena tambah 1. Tambah 1 yang mana? Ini yang 5 ni tambah 1. 5 tambah 1 jadi 6. 5 tambah 1, 6. Kenapa tambah 1? Sebab dia kaya. 8 tu kaya. Jadi jawapan dia 6,000. Dah siap. Okey. 5,820 dibundarkan kepada 1,000 sama dengan 6,000. Okey, faham? Okey, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okey, soalan yang kedua, awak lihat pada gunung Kinabalu tu dekat buku teks kan? Okey, dia kata bundarkan 4,095 kepada 1,000 yang terdekat. 4,095 kepada 1,000 yang terdekat. Okey, ingat balik step yang pertama. Pertama, perlu tahu soalan dia. Dia nak 1,000. Okey, cikgu salin balik soalan dia. 4,095. Okey, soalan dia nak rumah 1,000. Jadi kita gariskan mana rumah 1,000? 4 ni. 4 ini rumah 1,000. Jangan kita tertukar lagi. Sebab tu awak perlu tahu nilai digit dan nilai tempat dengan betul. Okey, 4,000 gariskan 4 secara automatik. Step yang kedua. Okey, yang pertama awak tahu soalan. Dia nak 1,000. Okey, yang pertama. Yang kedua awak gariskan soalan yang nak tu 1,000. Yang ketiga, awak perlu tahu secara automatik nombor di belakang istilah sifar. Okey. Bila dia nak bundarkan rumah 1,000, nombor di belakang secara automatik sifar. Ingat. Okey. Yang kita nak ubah hanyalah 1,000 sahaja. Sebab soalan nak 1,000. Jadi kat sini kita tak tahu. Waktu ni lah kita berpandukan miskin dan kaya. Okey. Bila kita nak tahu dia miskin kaya, lihat kepada nombor sebelah dia. Sifar. Okey, sifar ini miskin ke kaya? Miskin ni. Depan sekali. Miskin. Jadi bila dia miskin, salin balik. Tak perlu tambah dah. Okey. Yang mana nak salin balik? Yang inilah yang kita tanda soal ni. Salin balik. 4. Jadi jawapan dia 4,000.
4095 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Jawapan dia ialah 4000. Okey, faham? Okey, kalau tak faham, ulang balik. Okey, sekian saja untuk minggu ini. Jika awak tak faham, ingat ulang balik apa yang cikgu ajar. Kalau tak faham juga boleh WhatsApp maklumat. Jadi maklumat akan terangkan satu persatu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.